السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Kita masih lagi membahaskan tentang teknik yang kalau kita cek dalam buku kita ni, teknik yang ke-10, iaitu menjaga disiplin dan menerima riwayat Israiliyat. Penulis hafizahullah ta'ala dia datangkan 11 contoh riwayat Israiliyat yang masyhur. Kita dah sentuh 9 daripada contoh Israiliyat tersebut. Sambungan kita pada pagi ni ialah muka surat 131, iaitu kisah yang ke-10, kepalsuan kisah Nabi Daud alaihi salam. Kita boleh tengok muka surat 131 apa yang ingin disampaikan oleh penulis berkenaan dengan kepalsuan ataupun riwayat Israiliyat berkait dengan kisah Nabi Daud alaihi salam. Dia sebut situ, dikisahkan bahawa Nabi Daud alaihi salam membahagikan hari-harinya kepada 3 bahagian. Satu hari untuk mengurus urusan manusia, satu hari untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan satu hari lagi untuk para isterinya yang berjumlah 99 orang. Ini antara riwayat yang masyhur disandarkan kepada Nabi Daud AS. Kalau kita tengok berkenaan dengan perbahasan sanad tentang adakah benar Nabi Daud ni satu orang yang membahagi masa seperti itu. Kebanyakan sanad-sanad yang menceritakan tentang Nabi Daud satu orang yang produktif, dia ada pembahagian masa yang tersusun ni, sanad berkenaan dengan riwayat tersebut tidaklah termasuk dalam sanad riwayat yang bermasalah secara teruk. Ada sikit-sikit problem, tapi taklah sampai menurunkan darjatnya dan kita nak menolaknya secara 100%, tak. Cuma riwayat-riwayat yang ada pendetailan, didetailkan macam mana dia bahagikan masa dia, riwayat tu kebanyakan bermasalah. Tapi kalau riwayat yang kata Nabi Daud itu satu orang yang terperinci dalam pembahagian masa, riwayatnya okey. Kebanyakannya hasan dan boleh pergi kepada darjat yang tinggi sikit, iaitu sahih li ghairihi ke. Tapi untuk riwayat yang detailkan, satu hari macam ni, berapa jam macam ni, yang tu barulah ada sedikit pertikaian di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Yang pasti memang Nabi Daud itu satu orang yang produktif dalam pembahagian waktu. Bahkan kalau kita tengok luar daripada ruang lingkup agama, antara cara ataupun ciri orang-orang yang berjaya ni, tak kiralah dalam bidang apa, sama ada dia pemimpin ataupun dia orang biasa, ialah pembahagian masa.
Bahkan ianya ditunjukkan oleh sebahagian para sahabat pun, terutamanya sahabat-sahabat yang ada kesungguhan dalam ibadah dan juga ada karier dunia yang baik. Ibadah pun ada, karier dunia dia pun elok. Keunggulan mereka ialah pada pengurusan masa. Sebab memang secara umumnya orang Islam itu diajar tentang memerhatikan masa. Sebab tu kita tengok sebahagian orang kita bila mana buat majlis, penutup majlis, dia akan suruh baca tasbih kafarah. Yang tu betul. Lepas tu suruh baca surah Al-Asr. Yang tu ada sedikit pertikaian. Walaupun kita tidaklah melihat orang yang melakukannya sebagai orang yang memang totally buat benda salah. Yang tepatnya ialah kita melakukan tasbih kafarah. Cuma dianjurkan untuk membaca surah Al-Asr itu ialah kerana untuk mengingatkan diri tentang pengurusan masa. Memang surah Wal-Asr yang difahami oleh kebanyakan kita ialah maksudnya demi masa. Tapi banyak lagi surah-surah yang lain bercakap tentang masa. Sepertinya Ad-Duha, cakap tentang masa. Al-Fajr, bercakap tentang masa. Al-Lail, ni semua surah-surah yang bercakap tentang masa. Tidak ada agama ataupun kitab suci yang ayat-ayat dalam kitab itu mendetailkan tentang masa, melainkan Al-Quran. Maknanya ada penitik berat, ada unsur-unsur menitik beratkan masa tu. Jadi memang Nabi dan Rasul, orang-orang saleh, mereka ni lah orang-orang yang memang produktif dan juga efisien dalam pengurusan masa. Sebab tu kita akan tengok hadis bagaimana Nabi menganjurkan satu orang untuk banyak berdoa pada 1/3 malam yang terakhir. Sebab pada waktu itu Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya turun ke langit dunia mendengar segala permintaan, permohonan ampun terhadap dosa daripada makhluknya ataupun hambanya. Maknanya kena tahu timing dia. Itu antara ruang lingkup luar yang kita kena ambil kira. Walaupun riwayat tentang pengurusan masa Nabi Daud itu banyak pertikaian, tapi satu orang yang saleh, apatah lagi dia Nabi ni, memang satu orang yang bukan jenis orang yang ambil mudah tentang masa. Kemudian disebut situ Nabi Daud alaihissalam mahu dirinya diuji Tuhan kerana mengenangkan kisah-kisah Nabi sebelumnya yang mendapat pelbagai ujian. Maka Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Allah, ujilah aku seperti mana mereka dan berilah aku keutamaan seperti keutamaan mereka." Lalu Allah Azza wa Jal mewahyukan bahawa baginda akan diuji, maka bersiap-siaplah. Yang ni termasuk dalam riwayat Israiliyat yang dihukum palsu. Maknanya riwayat yang kata Nabi Daud berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diminta diberikan ujian. Tak ada. Kalau tengok pada hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahkan melarang kita daripada minta diuji. Tapi Nabi mengajar pada kita supaya mintakan al-afwa wal-afiyah. Yang tu ada. Minta kesejahteraan, minta hidup dalam keadaan bahagia, tersusun kehidupan dia. Bahkan banyak hadis-hadis juga Nabi ni dia minta dijauhkan daripada benda-benda buruk dalam hidup. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan Nabi ni, sehari 24 jam sehari Nabi meminta 70 jenis perlindungan daripada keburukan sehari. Kalau kita tengok dia sangat terperinci lah bila mana Nabi minta sampai 70 perkara sehari tu, dia bukan benda yang main-main. Bermula dengan yang paling awal Nabi minta ialah daripada lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas. Banyaklah. Siap ada orang buat poster lagi nak tunjukkan berapa ataupun apa yang Nabi minta. Daripada al-ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal ailati wal zillati wal maskanah. Banyak. Sampailah yang ke-70, an amuta fi sabilika mudbira. Minta daripada dijauhkan daripada mati dalam keadaan berpaling tadah pada agama. Itu perkara yang ke-70. Maknanya hampir mustahil nak kata Nabi Daud ni pun
meminta ujian. Sebab minta ujian ni ialah demand. Allah Ta'ala akan menguji, sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Kami akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan dan sekian-sekian ujian-ujian yang Tuhan akan beri. Cuma meminta untuk diuji itu dilarang. Jangan sekali-kali kita minta untuk diuji. Bahkan sebahagian para ulama, antaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia menyebutkan tentang larangan meminta untuk diri bersabar. Jangan pernah berdoa pada Tuhan, ya Allah, penuhkanlah hatiku, dadaku dengan kesabaran. Jangan. Walaupun dalam Al-Quran dia ada doa, Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan, penuhilah kepada kami ini kesabaran. Doa itu hanya diucapkan ketika mana berada di medan perang. Memang tengah diuji dah pun. Tengah diuji dah tak apa. Tapi kalau belum diuji, jangan minta doa, ya Allah, ujilah aku supaya ringan azab aku di akhirat. Tapi minta keampunan supaya Tuhan hapuskan dosa kita dan dia tak beri apa-apa ujian. Sebab kita tak tahu kekuatan diri kita di mana bila mana kita diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Balik pada cerita kita ni, ketika mana Nabi Daud dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya diberikan ujian, maka datanglah utusan Tuhan beritahu, bersiap sedialah ujian itu bakal turun. Selepas itu datanglah syaitan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bentuk burung merpati yang diperbuat daripada emas, lalu hinggap di kakinya ketika baginda sedang menunaikan salat. Baginda pun menjulurkan tangan untuk mendapatkannya, lalu burung itu lari, maka Nabi Daud alaihissalam mengekorinya. Tiba-tiba baginda terlihat seorang wanita yang cantik jelita sedang mandi di dalam rumah. Wanita itu pun melihatnya, maka dia menjulurkan rambut ke seluruh badannya. Perkara itu telah membuatkan Nabi Daud alaihissalam tertarik kepada wanita tersebut. Baginda pun bertanyakan kepadanya, ternyata dia sudah mempunyai suami yang sedang berada di medan perang. Cerita ni terkenal. Bahkan di sisi agama Kristian, cerita ni dianggap seperti cerita yang benar. Cuma version dalam Kristian punya ataupun Bible punya, ketika mana Nabi Daud ni, David lah istilah yang digunakan dalam Bible, dia tertarik dengan perempuan ni, riwayat dalam Bible lah, bila mana cek tengok dia ada dah suami, dia dah ada suami. Cuma dalam riwayat Bible, suami dia tu belum lagi ke medan perang. Lalu dibuatkan arahan supaya suami dia turun ke medan perang, dan tugas suami tersebut, suami perempuan yang cantik ni, untuk memegang tabut. Sebab menjadi satu keperluan ataupun kebiasaan dalam perang pada zaman Nabi Daud ni, dia akan ada satu barisan ataupun satu kelompok dalam tentera tu, kerja dia taklah menyerang hendak musuh secara berhadapan ataupun bertempur secara berhadapan, tapi kerja dia bawa tabut. Tabut ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya peti. Dalam peti tu mengandungi suhuf, mengandungi kemuliaan-kemuliaan yang diletakkan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Kerja dia bawa, dia macam orang bawa panji atau bawa bendera. Kalau ada musuh yang cuba ingin mendekatinya, maka dia kena bertahan. Maknanya sekiranya tabut itu terlepas ke tangan musuh, perang akan tamat. Maknanya itu petanda kepada menang dan kalah perang tersebut. Cuma orang yang bawa tabut ini, tentera yang bawa tabut, sama ada dia bawa dengan selamat ataupun dia mati. Dan kebanyakan dalam cerita peperangan Nabi Daud ni, orang yang bawa tabut tu biasanya mati. Last sekali dia berakhir dengan kematian. Jadi sengaja Nabi Daud mengarahkan suami pada perempuan yang cantik itu untuk berada pada kelompok yang menjaga tabut itu. Yang tu dalam version Bible. Dan akhirnya mati. Dan akhirnya dia pun berkahwin dengan perempuan tersebut. Tengok bagaimana Israeliat akhirnya dia merendahkan martabat Nabi itu sendiri. Mustahil Nabi seperti yang digambarkan oleh riwayat ni, begitu liar kehidupan dia, begitu dahsyat keinginan dia. Bahkan hati para Nabi dan Rasul ialah hati yang paling jauh daripada kelalaian, hati yang paling jauh daripada keinginan dunia, walaupun dia menguasai dunia. Sebab Nabi Daud pada waktu itu ialah raja. Kemudian disebut lagi, maka Nabi Daud mengutus panglima perang
agar mengirim Uria. Nama suami kepada perempuan tersebut, nama dia ialah Uria, untuk mengikuti perang lain yang lebih dahsyat sehingga akhirnya dia terbunuh. Lalu baginda pun menikahi wanita itu. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam baru tersedar bahawa baginda telah terbuat kesalahan. Segeralah baginda tersungkur sujud sambil menangis. Baginda menangis selama 40 hari tidak pernah bangkit kecuali untuk keperluan mendesak, sehingga tanah yang terkena titisan air matanya ditumbuhi rumput. Tengok Israiliyat. Dia punya yumallihul qissah, menggaramkan cerita. Maknanya dia bagi perencah ataupun yubahirul qissah. Nak bagi cerita tu lagi thriller, lagi nampak sedap. Kisah ini diriwayatkan oleh Yazid Ar-Ruqashi yang kesemuanya palsu dan batil. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, dikatakan oleh An-Nasai, Hakim dan Ahmad, ianya matruk. Iaitu Yazid Ar-Ruqashi ini satu orang perawi yang matruk, maknanya ditinggalkan semua riwayatnya. Diambil hanya atas nama berhati-hati saja. Diriwayatkan kerana nak buat perbandingan, comparison antara riwayat yang betul ataupun riwayat yang tak betul. Ini bukan hanya berlaku dalam hadis, tapi juga berlaku dalam pembacaan Al-Quran. Sebab tu kita akan tengok orang yang belajar ilmu qiraat, ilmu baca Quran ni, 10 jenis qiraat yang disebut sebagai qiraat mutawatirah, al-qiraatul mutawatirah. Yang ni sahih, boleh baca. Sama ada daripada Hafs, sama ada daripada Ibn Kathir, sama ada daripada Nafi', sama ada daripada Kumbul, Al-Bazzi, semua. Tapi dalam masa yang sama, orang yang belajar qiraat, dia kena belajar juga qiraat yang disebut sebagai qiraatus syadzah, qiraat yang mengelirukan. Ada 4 riwayat yang dinisbahkan kepada qiraat syadzah. Maknanya kalau orang belajar qiraat, dia kena belajar 14 jenis qiraat. 10 yang betul, 4 yang tak betul. Orang belajar hadis pun macam tu. Dia kena belajar mengenali hadis sahih, hadis hasan, maknanya anwa'ul hadisus sahih, jenis-jenis hadis yang sahih dan cabang-cabangnya, dan juga jenis-jenis hadis yang dhaif. Cuma cabangan hadis dhaif lagi banyak dan lagi berpecah, dia tu fraction dia tu lagi luas berbanding hadis sahih. Itu tak dapat dinafikan. Orang yang belajar hadis dia akan tahu, untuk hadis dhaif ni dia ada 2 pecahan. Dhaif dari segi sanadnya, dhaif dari segi matannya. Lepas tu dia akan ada perbahasan pula. Kalau matannya sahih dan sanadnya dhaif, macam mana nak mengangkat hadis itu? Macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis itu? Dan banyak lagi lah cabang-cabang lain ilmu hadis ni, ilmu mukhtalaf hadis. Bila mana 2 hadis yang sahih kontradik, hukum yang sama tapi kontradik. Contoh tentang isu makan unta, mesti berwuduk ataupun tidak. Kita tahu bahawasanya mazhab Syafi'i, bila mana makan unta, makan daging unta, qaul Imam Syafi'i, kita kena berwuduk. Walaupun kita tidak mengeluarkan apa-apa benda yang membatalkan wuduk secara umum. Kita tak kentut ke, kita tak buang air ke apa semua, makan je terus kena ambil wuduk. Sebab melihat kepada hadis asal, Nabi berpesan dan menegur para sahabat yang makan daging unta kena berwuduk terus. Terus kena berwuduk. Sebab umumnya kalau kita tengok Al-Imam Asy-Syaukani, dia sebut dalam Nailul Awtar, kenapa makan unta saja kena berwuduk? Sebab hakikatnya orang yang makan unta memang dia akan kentut, melainkan dia tahan. Dia tahan, dia sakit perut, akhirnya dia salat dalam keadaan dia menahan angin. Tak boleh. Nabi larang benda tu. Sebab unta ni dia punya kepanasan dia tu cepat. Daging dia tu yang bersifat panas, dan apa saja benda yang berkait dengan unta ni memang dia ada unsur yang mudah menyebabkan berlakunya benda-benda yang naik haba. Sebab tu orang Arab bila mana dia nak jadikan bara api tengah padang pasir tu tahan lama. Kalau kita, tempat kita ni guna kayu bakar. Kayu bakar tu lebih tahan lama arangnya. Tapi untuk orang Arab apa dia? Najis unta yang kering lebih menyebabkan orang kata apa? Pembakaran api tu lebih lama. Itu cara dia. Sebab tu tai unta ni pun dia ada harga dia. Harga dia digunakan ialah untuk elemen pembakaran lah.
Sebab tu kalau orang yang biasa tengok Arab Badui bila mana dia buat roti dia tu kita kena basuh sikit. Sebab dia orang bila mana dia orang buat roti, dia tak akan letak dalam aluminium foil. Ini orang Arab bandar yang buat macam tu. Dia adun, lepas pada tu dia masukkan dalam bara api tu dengan tepung-tepung tu. Habis tinggi pun dia letaklah lapik daun ke apa, tapi dia tak lapik secara proper sangat. Ataupun dia buat macam jaring sikit daripada pelepah kurma. Bila mana dah masak, tak berpada kita dengan tepuk saja. Kita kena basuh sikit. Sebab apa? Sebab bara itu telah dimasukkan sekali dengan tai unta di situ. Maknanya kalau kita makan, sebab tu sedap roti Arab Badui tu. Dia macam kopi yang keluar daripada tai musang, dia sedap lagi. Tai orang yang tak sedap. Okay. Cuma yang nak katanya itu ialah antara benda-benda yang Tuhan beri kepada binatang-binatang. Okay. Jadi kita kena pastikan. Tapi memang roti yang dibuat dengan cara Badui ni ataupun baladi ni, cara tempatan ni dia lebih sedap berbanding roti yang buat ikut mesin tu. Cuma nak katanya kita kena hati-hati jugalah. Tapi ada sebahagian orang dia meringankan sebab dia kata unta ni dia bukan jenis makan benda-benda yang mengarut. Dan dia tak termasuk daripada haiwan yang orang kata apa diharamkan. Sebab tu ada isu juga tentang minum air kencing unta itu boleh atau tidak. Kita tahu mazhab Syafi'i hanya benarkan kerana tujuan perubatan. Tapi kalau saja-saja nak minum tak boleh. Ada mazhab yang meringankan boleh minum. Maknanya kalau kita memang nak minum dan kita berkeinginan untuk minum tanpa kita ada sakit apa-apa, kita pun minum. Bahkan sebahagian orang Arab dia percaya air kencing unta lebih tinggi khasiatnya berbanding susu unta. Memang ada satu pusat kajian di Jeddah di Arab Saudi ni yang buat tentang benda ni. Sebab dalilnya ada satu hadis riwayat Tirmizi ketika mana datang satu kelompok Urainah. Dia orang ni demam, minta ubat pada Nabi. Nabi kata, kenapa tak ambil daripada air kencing unta kamu? Dia orang minum, kebah demam. Cuma ada hadis-hadis lain lah yang kontradik. Saya nak sebut ni ialah ada hadis yang kontradik kata Nabi waktu makan daging unta, Nabi tak yujaddidul wudu. Nabi tak memperbaharui wudu. Ada hadis Nabi suruh ambil wudu. Kedua-dua hadis ni sahih. Dia panggil mukhtalaf hadis. Dua hadis ni kontradik. Tak boleh letak sekali. Jadi dia kena cari dekat mana ruang kenapa Nabi ucapkan benda tu. Sebab tu dalam cabang ilmu hadis ni dia ada satu bab lagi dipanggil, iaitu ilmu berkaitan dengan kenapa Nabi mengucapkan hadis tu. Apa latar dia? Apa kemungkinan-kemungkinan yang berlaku? Sebab tu dia akan jadi cabang dia banyak. Dia beza dengan Quran. Quran dia lebih ringkas. Tapi taklah nak kata Quran tu mudah juga. Cuma nak katanya ialah yang hadis ni dia lebih lagi. Sebab dia orang kata apa, banyak faktor-faktor yang boleh mengganggu status hadis. Antaranya ialah perawi lah. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa yang dia sebut. Sedangkan sudah maklum bagi orang yang mengetahui dunia ilmu hadis bahawa jika Imam An-Nasai berkata seseorang itu matruk, maka berertinya ulama sepakat untuk meninggalkannya. Maknanya qaul Imam An-Nasai itu seperti ijma' di kalangan muhaddisin. Kalau dia kata matruklah orang tu. Maknanya kalau kita tanya muhaddis lain pun jawapan dia sama. Maknanya bahkan sebahagian muhaddis yang hidup sesama dengan Imam An-Nasai cukup dengan jawapan Imam An-Nasai. Tak perlu tanya aku dah. Sebab ketokohan dan kedudukan Imam An-Nasai itu sendiri. Imam Ahmad juga berkata, Yazid seorang yang mungkar hadisnya. Maknanya cerita tentang Nabi Daud ini, cerita ni lah yang paling banyak ada dalam kitab-kitab tafsir yang awal. Macam At-Tabari, Qurtubi, Ibn Katsir pun ada. Tapi penulis-penulis kitab ni mereka amanah dalam ilmu dengan membawa nama perawi. Dia orang bukan bawa umum. Cuma dia orang tak sebut inilah hadis mungkar. Ada sebahagiannya mungkin sebut. Sebab pada zaman dulu tiada keperluan untuk kita terang lagi hadis ni mungkar ataupun tidak. Sebab sebut nama orang dah kenal. Tapi bila mana zaman kita, macam kita baca tafsir Ibn Katsir ke Al-Qurtubi ya, kita tak kenal siapa yang dibawa dalam senarai nama-nama rawi tu. Jadi kita memerlukan kitab yang
ada edisi kemas kini dia. Maknanya akan ada orang yang maklumkan Yazid Ar-Ruqashi ni siapa, Sulaiman bin Mihran ni siapa, kedudukan dia tara mana. Maknanya macam Ibn Kathir yang sekarang kalau kita nak baca, kita kena ada bantuan daripada orang yang buat kajian tu. Kita tak boleh baca secara sumber dia terus, melainkan kita dah tahu benda tu ialah termasuk daripada alamat-alamat kedaifan ataupun kepalsuan hadis tu. Okay. Cumanya saya nak sebut Nabi Daud alaihissalam antara Nabi yang dijadikan contoh oleh Nabi dalam satu ibadah, iaitu puasa. Berpuasa ni, bila mana Nabi nak gambarkan puasa yang terbaik, Nabi kata puasalah seperti puasanya Daud alaihissalam. Dia seorang raja. Raja ni sifatnya banyak kerja, banyak undangan, banyak terima kedatangan tetamu. Maknanya dari segi kesibukan umum kita tengok, raja, sultan, pembesar, pemimpin, dia orang akan banyak sesi-sesi jamuan lah. Jumpa delegasi ni, jumpa orang ni, jumpa orang tu. Tapi ada satu orang raja di dunia ni, dia boleh jadikan puasa itu rutinnya, tanpa kacau pun urusan pentadbiran. Sebab dia yang keluarkan pekelilingnya. Puasa Nabi Daud ialah sehari puasa, sehari tak puasa. Itu puasanya, walaupun dia seorang raja. Jadi dia punya pekerja-pekerja dia, pembantu dia ni memang dah tahu hari ni kalau Nabi Daud puasa memang tidak akan, kalau jumpa orang pun tak akan ada apa-apa jamuan dah. Itu pendirian dia. Sebab tu ketika mana Abdullah bin Amru bin Al-As, dia ni orang yang rajin buat ibadah, dia minta pada Nabi ni, Nabi betulkan ibadah dia. Antara benda yang Nabi iskalkan pada dia, Nabi macam cadangkan pada dia ialah, kalau nak puasa, cukup puasa sebulan 3 hari, iaitu hari-hari putih. Dia kata dia mampu buat lebih. Nabi kata hari-hari putih plus Isnin dan Khamis. Dia kata dia mampu buat lebih pada tu lagi. Nabi kata tidak ada puasa yang lebih baik berbanding puasa Nabi Daud alaihissalam, iaitu sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Kita sekarang alhamdulillah dah masuk bulan Syaban. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, Aisyah kata tidak ada bulan yang paling banyak Nabi berpuasa selepas Ramadan melainkan bulan Syaban. Bulan Syaban ni lah bulan yang Nabi banyak berpuasa. Tapi bukan Nabi puasa sampai habis bulan, tapi Nabi banyak berpuasa pada bulan ini. Cuma kalau kita perasan kan, di sana ada hadis Nabi larang idza tasafa Sya'ban, bila mana dah sampai pada pertengahan Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Macam mana kita nak combine dua hadis tu? Hadis tu sahih dua-dua. Okay, Nabi sebut, Aisyah sebut, Nabi ni bulan Sya'ban ialah bulan yang paling banyak Nabi berpuasa. Tapi ada hadis Nabi kata sampai di pertengahan Sya'ban jangan puasa. Sekarang ni apa yang nak disampaikan dalam hadis tu? Hadis yang Aisyah kata Nabi banyak puasa, ini ialah hadis bagi orang yang memang melazimi puasa sunat. Orang yang melazimi puasa sunat, dia boleh puasa sebanyak mungkin dalam bulan Syaban, walaupun dah lepas 15 Syaban. Jenis kaki puasa, maka dia diberikan kebenaran untuk puasa. Tapi bagi orang yang tak pernah puasa ataupun payah berpuasa ni, memang ibadah yang paling berat dia buat ialah puasa lah. Jadi bila mana masuk 15 Syaban, jangan dia baru pandai-pandai nak start berjinak-jinak dengan puasa. Tak ada lah. Dia just get ready untuk Ramadan saja. Dia tak perlu lah. Bagi orang yang kaki puasa, dia boleh teruskan puasa. Tapi bagi orang yang tak pernah puasa, tahun ni baru nak belajar puasa sunat, sebelum ni hanya puasa wajib je, mari semangat nak belajar puasa sunat tu ialah 16 Syaban. Tak ada. Tahun depan baru buat. Ataupun buat Syawal nanti. Sebahagian ulama berpandangan macam tu. Cuma nak katanya, orang yang kaki puasa dipersilakan berpuasa dan boleh. Dan sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Maknanya kalau kita nak buat puasa Nabi Daud bulan Syaban ni, itu antara puasa yang terbaik. Sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Kalau mampu. Nabi tak suruh kena buat macam tu. Nabi beri pilihan. Dan Nabi ni dia ada satu tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi, iaitu dipanggil wisal. Puasa tak berbuka sampailah Nabi rasa nak berbuka.
sehari, 2 hari, 3 hari. Sebahagian riwayat sebut paling lama wisal yang Nabi buat ialah 4 hari. 4 hari. 4 hari ni tak makan, tak minum. Hari yang keempat tu baru Nabi menjamah makanan. Nabi tetap menjamah makanan pada waktu matahari terbenam. Dia bukan macam kita hari ni, hari Ahad puasa, hari Isnin puasa, hari Ahad sehari tak makan, hari Isnin pun sehari tak makan, hari Selasa pun sehari tak makan, hari Rabu dia tak boleh pergi. Masuk pagi Rabu tu, dia tengok tiang api pun macam talam nasi biryani lah, dia tak boleh pergi. Pagi-pagi dia bantai. Nabi bukan macam tu. Hari Rabu yang Nabi cadang untuk berbuka tu, dia tak berbuka maghrib, dia tak berbuka sarapan tu, tak. Sebab tu Nabi larang umatnya untuk puasa macam tu. Ini khusus untuk dia. Sebab Nabi tahu tak semua orang mampu, dan memang kita tak mampu. Paling tinggi nak buat ialah puasa Nabi Daud. Cuma nak katanya, Nabi beri kredit kepada Nabi Daud. Nabi Daud tu ada contoh yang kita boleh ambil pada dia. Dengan kesibukan dia, antara ibadah yang dia buat ialah berpuasa. Sebab satu orang yang ada kerajaan yang hebat, sudah pasti kita maklum dia akan ada hidangan-hidangan yang hebat. Tapi dengan hidangan-hidangan yang hebat itu, dia masih lagi boleh mengahlikan diri sebagai orang yang berpuasa. Ini yang disebut sebagai zuhud. Kalau dia bukan Nabi, inilah yang disebut sebagai zuhud. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika mana dia kaya, dia memilih untuk hidup sederhana. Dia bukan hidup sederhana kerana memang tak ada ruang kaya. Itu normal. Dah tak ada duit, sederhana lah, ataupun cukup-cukup lah. Tapi nanti kalau dia kaya, kita akan tengok dia berubah. Zuhud itu ialah bila mana dia mampu, tapi dia tahan. Dia mampu, dia tahan. Sebab tu konsep kezuhudan itu ialah benda yang berbeza mengikut kapasiti orang. Macam kita semua ni yang tak berapa kaya sangat, di manakah zuhud satu orang yang tak kaya? Zuhud dia ialah pada unsur lain. Contoh, zuhud dia pada menahan marah dia. Dia zuhud. Dia boleh marah orang. Contoh orang muda. Orang muda tak kaya sangat, dia tak kaya. Dia nak zuhud macam mana? Sebab kalau dia nak hidup sederhana, dia memang hidup sederhana dah pun, sebab dia tak kaya. Zuhudnya ialah pada pengurusan emosi dia. Sebab zuhud ni maksudnya ialah mengurangkan potensi diri yang kita boleh buat lebih. Jumpa orang kira nak marah, okay, zuhud dia lah pada tahan marah tu. Zuhud dia di situ. Itu antara benda-benda yang kita kena faham. Orang kaya zuhudnya ialah pada hidup sederhana. Orang miskin zuhudnya ialah pada memperbanyakkan ibadah akhirat. Dia dah miskin, masa banyak, jadi dia banyakkan ibadah, dia banyak fikir akhirat. Sebab zuhud ni maksudnya ialah meninggalkan dunia, mengingatkan diri pada akhirat. Zuhud ni bukan berperwatakan miskin. Zuhud ni ialah meninggalkan dunia, memperbanyakkan akhirat. Bagi orang kaya, dia punya style ataupun dia punya passion, pendekatan meninggalkan dunia dia ialah pada hidup sederhana. Macam Nabi Quraisy. Quraisy ni orang kaya. Tidak dikenali Quraisy melainkan bangsa yang kaya. Kita sebut sebagai bangsawan. Maknanya satu benda yang mengaibkan bila mana satu orang daripada bangsawan ni dia hidup meminta-minta. Aib. Tapi Nabi memilih untuk sederhana. Dia bangsa, datang pada bangsa kaya. Sebab tu semalam pun saya sebut kuliah semalam, antara benda-benda yang kita sebut sebagai tak masuk akal lah. Orang yang dikenali sebagai orang kaya ataupun datang pada kelompok kaya, bila mana dia buat benda-benda yang tak sepatutnya. Contoh, tuan-tuan tengok orang-orang yang duduk di negara Brunei ke, duduk di Qatar ke, duduk di UAE ke, Kuwait ke, tiba-tiba mari masjid orang kita ni minta bagi tabung, suruh bagi derma kat dia. Kita pun macam suspicious dengan dia. Tunjuk pasport Brunei Darussalam. Umum, walaupun kita tahu di Brunei ada orang miskin, tak semua kaya. Tapi bila mana dia datang minta derma, kita macam, kenapa tak minta orang kaya sana yang nak datang sini? Ataupun tuan-tuan tengok satu orang pakaian yang hebat apa semua, dengan jubah yang hebat, tengok pasport daripada Qatar, daripada Kuwait apa semua. Kita tak pernah dengar orang Qatar, orang Kuwait main minta derma dengan Malaysia, melainkan orang Malaysia pergi minta derma dengan dia orang. Saya nak sebutnya ialah mereka umumnya kaya, tapi mereka boleh memilih untuk hidup sederhana. Antara tokoh
yang kita boleh tengok sebagai orang kaya yang sederhana ni ialah Sheikh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Tuan-tuan pernah dengar Ar-Rajihi Bank? Ar-Rajihi Bank ni Malaysia pun banyak cawangan. Antara bank yang agak besar lah di Arab Saudi. Tuan-tuan tengok dia punya orang dia. Tuan-tuan Google tengok orang ni. Sederhana. Tapi kaya. Ladang kurma bagi 2. Entah berapa hektar saya tak tahulah ladang kurma dia. Bahkan ada orang Malaysia pun kerja di sana. Selain daripada tu industri generator elektrik yang dia buat di Laut Merah di Jeddah pun sebahagian daripada projek dia. Ladang kurma ni dia bagi 2. Ada satu video nak menunjukkan kekayaan keluarga Ar-Rajihi ni. Ada dua partition ladang kurma tu. Partition yang sebelah ni ialah hanya untuk sedekah, tidak diambil keuntungan. Semua sekali, entah berapa puluh hektar. Yang partition sebelah ni hanya untuk industri ataupun untuk rolling. Yang sebelah tu semua free. Orang boleh ambil, orang boleh bagi. Maknanya dia wakafkan. Dia kaya tapi dia memilih untuk hidup biasa. Kaya tapi sibuk dengan agama. Macam mana kita tengok pada zaman Nabi dulu, ada sebahagian orang kaya yang memang sibuk dengan akhirat dia. Macam Abdul Rahman bin Auf, macam Uthman bin Affan. Dia kaya tapi salat jemaah tak tinggal. Dia orang yang beraktiviti tapi aktiviti dia tidak menghalang pada akhiratnya. Zaman kita ni kalau kita tengok di sana ialah Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kaya, mengajar masjid pun mengajar. Dia alim. Dia kaya dan dia alim. Kuliah pun kuliah. Tulis kitab pun tulis kitab. Tapi kaya. Dia datang kuliah, dia bagi duit ke orang. Biasa orang mengajar, orang bagi duit dekat dia lah sebab dia datang kuliah masjid. Tapi Abdul Aziz Ar-Rajihi ni, tuan-tuan tengok di Mekah berapa banyak masjid atas nama family dia. Aisyah Ar-Rajihi, Fatimah Ar-Rajihi, ini sebahagian daripada family dia. Saya pernahlah pergi satu kuliah daripada kabilah dia lah di Masjid Nabawi ni. Habis kuliah, ada pembantu dia, khadam dia, bawa satu bag, briefcase yang biasa orang bawa duit dalam tu. Keluarkan, dah ada duit dalam sampul, dia dah letak dalam sampul. Semua yang hadir diberi 100 rial. Ni tak berlaku tempat kita. Dia dah mengajar, dia dah kuliah pula. Ilmu yang hebat, perbahasan dia. Lepas tu bagi duit. Sebagaimana kita tengok pada zaman salafus salih, macam Imam Abu Hanifah, dia mengajar dan dia bagi duit pada anak murid dia. Kaya. Maknanya itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi, ni'mal malus salih fi yadi rajulus salih. Sebaik-baik harta berada pada tangan orang salih. Sebab harta ni kalau berada pada tangan orang fasik, dia akan taja konsert, dia tak akan taja orang ilmu. Sebab tu kalau orang kaya itulah daripada kalangan orang fasik, dia orang akan taja apa? Taja konsert, taja benda yang melalaikan. Tapi kalau harta tu berada pada orang alim, dia akan taja pada benda-benda yang baik. Masjid akan hidup lebih baik. Orang yang mengurus masjid akan mendapat kesinambungan daripada harta dia. Itu antara sebab anjuran ataupun saranan bagi orang-orang yang ada kemampuan untuk dia buat benda tu. Cuma nak kata Nabi Daud tu di role modelkan oleh Nabi. Dalam sibuk dia pun, dia masih lagi mengambil peluang menjadi orang yang puasa dengan puasa yang terbaik. Alhamdulillah, kita selesai untuk cerita Nabi Daud. Kita tinggalkan kisah yang terakhir tu untuk perbahasan seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang. Kisah berkaitan dengan kepalsuan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.